اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 178 dan 179. Sebelum tu kita tengok pengajaran daripada ayat yang lepas, ayat 177. Ayat 177 yang agak panjang sehingga mengambil 2 kelas untuk habiskan ayat 177. Dan ia adalah sangat penting sebagai petunjuk ataupun panduan bagi orang yang mengaku bertakwa kepada Allah. Okey, kita terus kepada pengajaran. Pengajaran yang pertama, al-birru, iaitu kebaikan yang sebenar dan yang banyak. Bukanlah mengikut hala tuju yang dirasakan terbaik oleh manusia. Tetapi al-birru yang sebenar ialah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa Allah itu esa, dia saja yang berhak disembah, dan wajib juga beriman dari sudut rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat, tanpa takwil, tashbih dan ta'til. Ta'til, ta ain ta ya lam, ta'til.
Nak masuk tahrif. Tahrif satu lagi. Takwil dah sebut kan? Tahrif. Okey. Yang kedua, beriman kepada hari akhirat adalah dari kebaikan yang sebenar. Beriman kepada hari akhirat adalah dari kebaikan yang sebenar. Dan maksud beriman dengan hari akhirat ialah beriman dengan semua yang diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti kematian, azab kubur, nikmat di dalam kubur, hari kebangkitan, hisab, mizan, titian sirat, syurga dan neraka. Yang keempat, yang ketiga, beriman kepada hari akhirat menjadi penyebab kepada manusia sentiasa bersedia untuk menghadapinya dengan berbagai amal soleh. Yang keempat, beriman kepada para malaikat, beriman dengan semua para malaikat adalah juga daripada kebaikan yang sebenar. Adalah dari kebaikan yang sebenar. Al-bir, al-bir. Tajuk ayat ni ialah al-birru. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Jadi al-birru kita terjemah kebaikan yang sebenar. Yang kelima, beriman dengan kitab-kitab Allah khususnya Al-Quran adalah asas kepada al-bir. Kerana kitab Allah adalah panduan untuk manusia menjadi orang yang bertakwa. Yang keenam, beriman dengan para nabi adalah daripada al-bir.
Yang ketujuh, wajib beriman dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib beriman dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia juga adalah daripada al-birr. Yang ketujuh. Yang ke-8, memberi harta yang paling dicintai. Memberi harta yang paling dicintai kepada mereka yang berhajat adalah sebagai bukti cinta seseorang itu kepada Allah melebihi cintanya kepada hartanya. Melebihi cintanya kepada hartanya. Yang ke-9, memberi harta yang paling kita sayang kepada kaum keluarga yang terdekat, khususnya ibu bapa, adalah lebih utama daripada memberi kepada anak yatim dan orang miskin. Yang ke-9, yang ke-10, rahmat Allah begitu luas sehingga Allah mewajibkan memberi harta yang disayangi kepada anak yatim dan orang miskin. Yang ke-11, sifat orang yang bertakwa, sifat utama orang yang bertakwa ialah suka memberi. Apa yang disayanginya khususnya harta kepada mereka yang berhajat. Yang ke-12, antara tujuan utama mendirikan solat ialah untuk menjadikan orang yang solat sentiasa melakukan kebaikan kepada orang lain. Yang ke-13, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling banyak
memberi manfaat kepada orang lain. Yang ke-14, hasil daripada ibadat yang betul, hasil daripada ibadat yang betul akan melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Yang sentiasa membantu orang lain, menepati janjinya dengan Allah dan manusia, dan sentiasa sabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Yang keberapa? Yang terakhir, 15. Ciri-ciri yang paling utama dan amalan yang paling besar ganjaran pahalanya ialah orang yang sentiasa sabar dalam melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan sabar dalam menghadapi ujian. Okey, kita sambung ayat seterusnya. Ayat malam ni kaitannya dengan ayat yang lepas ialah, kalau ayat yang lepas Allah menceritakan tentang akidah, beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikat, beriman dengan para nabi, beriman dengan kitab, dan juga Allah bagi tahu tentang akhlak orang yang beriman. Maka ayat malam ni Allah nak bagi tahu tentang syariat, tentang hukum. Jadi kesimpulannya, Islam ada tiga cabang utama. Pertama, asal akidah. Yang kedua, pasal syariat ataupun hukum hakam. Yang ketiga, akhlak. Jadi bila akidah betul akan melahirkan syariat ataupun ibadat yang sahih, dan ibadat yang sahih melahirkan akhlak yang mulia. Jadi ayat malam ni Allah nak cerita pasal syariat. Kalau sebelum ni Allah cerita pasal solat, pasal zakat, dan akan datang akan cerita pasal puasa. Maka malam ini Allah cerita pasal hukum, iaitu hukum qisas. Allah yang suruh hamba dia salat, Allah yang suruh hamba dia puasa, maka Allah yang sama juga menyuruh hambanya mendirikan hukum qisas ataupun hukum hudud. Okey, kita tadabbur. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang
beriman. Sekarang Allah bercakap khusus kepada orang yang beriman. Dan sebagaimana kita dah selalu jumpa ayat ya ayyuhallazina amanu, dan juga saya pun selalu sebut apa kata Abdullah bin Mas'ud tentang ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Siapa ingat? Apa dia? Pasang telinga. Okey, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu dalam Al-Quran, maka far'i sam'aka, beri tumpuan kepada ayat ini. Kenapa? Dia bagi tu sebab. Kenapa kena bagi tumpuan? Kenapa kena fokus? Sebab selepas dia Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, Allah akan sebut tentang perintah yang wajib kamu ikut, ataupun tentang larangan yang wajib kamu tinggal. Dan kalau kamu ikut apa yang Allah sebut perintah selepas ini, itulah bukti kamu termasuk allazina amanu. Dan kalau kamu tinggal apa larangan yang Allah akan sebut selepas ini, itulah bukti kamu allazina amanu. Tapi kalau kamu tak ikut apa yang Allah perintah, kamu tak beriman. Ataupun kamu tak ikut yang Allah larang, kamu tak beriman. Boleh? Dan lagi dahsyat apa dia? Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, kamu langsung tak faham. Sama ada perintah ke larangan, langsung kamu tak faham. Itu lagi teruk. Makna apa tu? Bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, kita tak tahu apa yang Allah cakap selepas tu. Itu menunjukkan apa tu? Contoh saya cakap depan saya ni kan. Wahai pelajar-pelajar. Bila saya sebut je wahai pelajar-pelajar, apa sepatut pelajar buat? Bagi perhatian. Okey, kalau ada pelajar yang tak bagi perhatian, maksud apa tu? Dia bukan pelajar. Dia bukan pelajar. Sebab saya cakap khas untuk pelajar. Sebab tu saya sebut wahai pelajar. Saya tak kata wahai orang ramai. Wahai pelajar, kalau kamu rasa pelajar, dengar. Kalau kamu tak dengar, kamu bukan pelajar. Maka begitu juga kalau Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, yang baca Quran tak tahu apa yang Allah cakap, dia tak beriman lah. Kalau kamu beriman, dengarlah. Kan? Sebab Allah nak cakap khas untuk orang beriman. Bila kamu buat tak dengar, kamu bukan beriman. Kan? Boleh? Okey, apa dia ni? Kutiba. Apa yang Allah nak bagi tahu? Kutiba telah tengok, kutiba asal makna katabah. Apa makna katabah? Tulis. Tapi bila dia terjemah, dia tak terjemah ditulis. Dia terjemah apa? Okey, dia terjemah difardukan. Saya nak tanya, fardu ni bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bahasa Arab. Jadi perkataan Arab kutiba, orang Melayu terjemah difardukan. Saya tak tahu dia terjemah bahasa Melayu ke dia terjemah bahasa Arab. Tengok, diwajibkan. Wajib tu bahasa apa? Bahasa Arab juga. Kenapa tak terjemah ikut makna asal dia? Ditulis. Sama juga Allah kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, kan? Kutiba alaikum asyam. Asyam puasa, kan? Kita terjemah apa ni? Wahai orang beriman, telah diwajibkan. Jadi Allah nak bagi tahu telah diwajibkan. Telah difardukan, betul lah. Tapi soalnya, kenapa Allah nak bagi tahu diwajibkan, tapi Allah guna perkataan kutiba? Pernah tak kita cakap pada anak kita? Kita nak beritahu kamu diwajibkan tidur pukul 10 malam. Kita pun beritahu kamu dituliskan tidur pukul 10 malam. Pernah tak beritahu macam tu? Tak, kan?
Jadi kita nak faham kenapa Allah guna perkataan kutiba. Sedangkan makna dia diwajibkan. Apa dia? Telah ditulis di Lauh Mahfuz. Tapi kalau tulis difardukan pun benda tu memang tertulis pun. Kan? Semua benda yang sedang berlaku, yang akan berlaku, semua tertulis. Tapi tak mestinya Allah guna perkataan kutiba. Okey, kita nak bagi tu benda tu wajib kepada staf kita ke, kepada orang bawah kita ke. Biasa kita guna cara apa? Nak begitu benda ni kena buat. Ha? Kita cakap ke kita bagi tulis? Kenapa tulis? Kenapa tak cakap je? Ha? Apa dia? Kenapa tak cakap je? Ini polisi saya. Cakap je, tak payah tulis. Kan jimat pen, jimat kertas. Dia biasanya staf ke, anak kita ke, antara kita cakap dengan kita tulis, benda yang sama je. Satu tulis, satu cakap. Yang mana dia rasa benda tu lebih penting? Bertulis ke bercakap? Bertulis kan? Maknanya bila kita tulis tu menunjukkan benda tu lagi wajib, lagi penting. Sampai tulis. Sama juga kita buat perjanjian kan? Perjanjian lisan dengan perjanjian bertulis. Yang mana lebih menunjukkan penting? Tulis. Jadi Allah nak begitu benda ni bukan setakat wajib, tapi dah lebih pada wajib. Benda ni memang tertulis. Jadi Allah guna perkataan kutiba, telah difardukan. Alaikum ke atas kamu. Al-qisas. Apa makna qisas? Ha? Dia dari segi bahasa qisas di mana ittiba'ul asar, ikut kesan. Ittiba'u al-asar. Jadi qisas tu juga ada kaitan dengan kisah. Kisah ni bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bahasa Arab kan? Tapi diterjemah Melayu. Dimelayukan dan ditukar hurufnya. Qaf jadi al-kisah, bukan al-qisah. Kalau jamak, kalau banyak, satu kisah. Kalau banyak, ada tak nama surah? Surah apa? Surah apa dah? Al-Qasas ada kan? Surah Al-Qasas tu makna surah cerita-cerita. Jadi apa kaitan kisah tu cerita dengan kisas? Kisah ni tadi saya sebut apa? Asal perkataan kisah ialah ikut kesan. Jadi cerita ni tujuannya apa dah? Supaya orang ikut cerita tu. Sebab tu mana-mana cerita yang tak ada pengajaran, dia dalam masyarakat dia tak panggil kisah. Dipanggil penglipu lara. Macam cerita Abu Nawas, dia tak boleh. Dalam masyarakat orang tak panggil kisah tu. Orang panggil apa? Cerita dongeng. Jadi kisah dalam bahasa Arab ialah bila kita baca cerita tu kita kena ikut ataupun jadikan dia sebagai panduan. Okey? Jadi kisah apa kaitannya? Iaitu bila kawan tu bunuh, maka dia ikut kesan dia bunuh, iaitu bunuh juga. Kalau dia tampar, ikut kesan dia. Kesan dia apa dah? Tampakan, tampar juga. Boleh faham? Jadi kisah ni sebenarnya ialah hukum bukan bunuh saja. Hukum yang setimpal. Sama seperti yang dilakukan. Dia bukan setakat bunuh saja. Kalau dia colek mata, boleh tak dalam Islam kita colek juga mata dia? Sama. Dia colek mata kanan, kita pun colek mata kanan. Boleh. Dia potong telinga, kita boleh potong telinga. Cuma dalam ayat ni, kisah ni khas untuk pembunuhan. Tapi ada tak ayat lain yang menceritakan boleh hukuman yang sama,
yang bukan berkaitan dengan kematian. Macam pukul ke, potong kaki ke. Dia potong kaki kita, kita potong kaki dia. Ada surah Al-Ma'idah ayat 45. Cuba tengok ada tak? Ada? Berkata benar kami telah wajibkan alaihim, ke atas mereka. Mereka ni Bani Israel, orang Yahudi. Fiha an-nafsa bin nafsi, makna bunuh dengan bunuh jiwa. Kemudian colek mata dengan mata. Hidung wal anf, hidung dengan hidung. Telinga dengan telinga. Lagi? Gigi. Dia bagi patah gigi kita 2. Kita pun bagi patah 2 juga. Jangan bagi lebih. Kemudian wal juruh. Dia bagi kita luka. Luka kat mana? Bagi luka yang sama. Okey, dia potong jari, kita potong jari. Boleh ha? Boleh. Tapi lepas tu Allah kata apa? Yang terbaiknya apa? Faman tasaddaqa. Mana siapa yang bersedekah, apa makna sedekah? Makna dia maafkan. Tak apalah aku tak nak potong jari kamu kan. Itu makna sedekah. Itu adalah yang terbaik. Boleh. Jadi Islam ni dia bagi hak kita. Sebab kalau Islam tak bagi hak pada kita, kita akan rasa apa? Macam zalim je, macam tak adil je. Kamu je boleh, aku tak boleh. Okey, Islam bagi. Tapi Islam juga bagi pilihan yang terbaik. Apa dia? Maafkan. Okey. Jadi Allah kata diwajibkan ke atas kamu hukum qisas. Hukum qisas. Fil qatla. Qatla ni jamak kepada qatil. Qatil. Qatilun. Sama dengan asra, jamak kepada asirun. Ataupun jarha, jamak kepada jarihun. Jadi qatilun makna dia ialah maktul. Qatil makna dia maktul. Maktul makna orang yang dibunuh. Jadi qatla apa dah? Orang-orang, bukan. Orang-orang yang dibunuh. Apa maksud ayat ni? Diwajibkan ke atas kamu hukum qisas bukan pada orang yang dibunuh. Sebab orang dibunuh nak kisah apa lagi? Iaitu pada urusan orang-orang yang dibunuh. Wajib ke atas kamu apa dah? Macam mana tu wajib ke atas kamu? Iaitu kalau kamu yang membunuh, wajib ke atas kamu apa dah? Dibunuh. Dan kalau kamu orang beriman, wajib kamu serah diri. Siapa yang akan tuntut ni? Keluarga si mati, dia kata, kami nak tuntut supaya pembunuh anak kami dibunuh juga. Dan kalau kamu yang membunuh adalah orang beriman, wajib ke atas kamu qisas. Apa dah? Jangan lari, pergi serah diri. Kalau kamu beriman. Dia sebenarnya orang beriman tak bunuh. Tapi kalau dia nak bertobat kan. Kalau nak bertobat dan dia jadi orang beriman, dia kena serah diri lah. Jadi, alaikum. Hukum tu berbalik kepada pembunuh. Lepas tu ada ayat ni. Mana? Oh, satu ayat aja. Mana satu ayat lagi? Panjang. Ayat satu lagi pendek je. Walakum. Tak apalah satu lagi. Kita baca besar. Alaikum dengan lakum. Apa beza? Satu ala, satu lam. Wajib ke atas kamu lah. Makna siapa ni? Pembunuh. Walakum, bagi kamu benda yang baik. Iaitu
keluarga yang dibunuh. Bagi kamu dalam pelaksanaan hukum kisah tu ada hayatun, walakum fil qisasi hayatun. Okey. Jadi sebagaimana alaikum kamu kena hukum bunuh, maka keuntungan pula di satu pihak lagi ialah keluarga yang dibunuh, kamu akan dapat kelebihan. Okey. Walakum fil qisasi, alaikum al-qisas fil qatla. Dalam urusan yang dibunuh. Dia Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 92. Dia biasa orang beriman tak akan bunuh dengan sengaja. Mana mungkin orang beriman bunuh dengan sengaja? Tapi yang mungkin berlaku ialah bunuh secara tersilap ataupun tak sengaja. Contoh, dia langgar orang dengan kereta. Kadang-kadang tembak tanpa niat. Kan? Okey. Al-hurru, kemudian Allah huraikan. Al-hurru makna orang merdeka. Bil-hurri, dengan yang merdeka. Apa makna al-hur? Merdeka. Apa makna merdeka? Lawan dia apa? Kadang-kadang sesuatu perkataan kita boleh faham bila kita tahu apa lawan dia. Lawan dia ialah abdun, hamba. Jadi apa maksud ayat ni? Yang mula-mula Allah cakap umum, siapa yang membunuh, dia wajib dibunuh. Qisas. Itu umum. Kemudian Allah huraikan. Al-hurru, orang yang merdeka dibunuh disebabkan dia bunuh orang yang merdeka juga. Tak kiralah dia orang kaya ke, kemudian yang dibunuh tu orang miskin ke, tak kira. Yang penting dua-dua tu adalah orang yang merdeka, bukan hamba. Okey. Kemudian wal abdu bil abdi, dan hamba dengan hamba. Maksud apa ni? Iaitu dibunuh hamba bila hamba tu membunuh hamba. Maksud apa ni? Kalau yang dibunuh tu orang merdeka, jangan kamu pergi ambil hamba sebagai ganti untuk dibunuh. Sebab Islam tu adil kan? Siapa yang membunuh, dia yang kena bunuh, tak boleh diganti orang lain. Dia sebenarnya latar belakang turun ayat ni, orang Yahudi dalam agama dia, kalau siapa yang membunuh hukumnya ialah qisas. Dia tak ada pilihan. Nak bayar dia tak boleh, nak maaf pun tak boleh. Satu je. Orang Nasara ataupun Nasrani, bila membunuh hukum dia bayar dia. Nak bunuh balas tak boleh. Dan nak bebas, nak maafkan tak boleh. Satu je. Orang musyrikin Mekah, bila orang dia kena bunuh, kalau dia bangsa kabilah yang kuat, kadang-kadang yang dia kena bunuh tu seorang. Tapi dia bunuh pada puak tu 10 orang. Adil ke tak? Jadi Islam datang dengan hukum yang adil. Seorang yang bunuh, yang kena bunuh pun seorang, bukan 2, bukan 5. Dan seorang yang kena bunuh, dia ada pilihan. Pertama, keluarga si pembunuh boleh ada hak nak tuntut supaya pembunuh dibunuh. Tapi kadang-kadang keluarga yang dibunuh ni, sebab yang bunuh tu pakcik dia, tua pula, tak sampai hati. Kalau ikut agama Yahudi apa dah? Dia tak ada pilihan, kena bunuh. Islam bagi kelonggaran. Kesialah nak bunuh ni pakcik aku kan. Dia pun ini kali pertama dan mungkin kali terakhir dia membunuh. Kami nak maafkan. Kalau ikut agama Yahudi tak boleh. Tapi dalam Islam boleh. Apa dia? Yang kedua, tak, yang kedua minta diah. Diah ni bayar apa dia? Ganti rugi. Ganti rugi ulama sepakat 100 ekor unta.
Kalau di Saudi dia tetapkan duit Saudi apa? SR kan? Kan? Betul kan? Saudi dia kan? Dia tetapkan satu nyawa dia hanya 100,000. Dia kadang-kadang, sebab tu masa saya kat Mekah, ada orang muda bertongkat kaki patah. Lepas kita salat dia bangun. Dia kata, saya ada langgar orang mati dan saya dihukum kena bayar diah 100,000. Minta sedekah. Boleh. Itu termasuk dalam ayat kita bayar lepas apa dia? As-sa'ilin, yang meminta. Boleh kita bagi. Okey, kalau ada satu lagi pilihan, iaitu keluarga si mati ni tak nak hukum balas dan tak nak ambil dia. Apa dah? Maafkan terus. Boleh dalam Islam. Ada 3 pilihan. Okey? Ikut ayat ni macam tak boleh kan? Tapi kalau ikut ayat 45 surah Al-Ma'idah boleh. Ayat Ma'idah surah ayat 45 Allah kata apa? Jiwa dengan jiwa, umum. Jiwa dengan jiwa. Tak kiralah hamba bunuh orang merdeka ke, orang merdeka bunuh hamba ke. Yang penting, siapa yang membunuh, dia kena hukum. Bukan orang lain. Dia bunuh seorang, yang dibunuh pun seorang juga. Tak boleh 2 ataupun 3. Kitab Taurat, tapi disebut dalam Al-Quran. Maka kata ulama, syariat dulu adalah syariat Nabi Muhammad sekiranya diiktiraf ataupun disebut dalam Quran. Okey. Wal unsa dan unsa perempuan dibunuh dengan perempuan. Apa maksud dia? Kadang-kadang masa jahiliah yang dibunuh perempuan, yang membunuh tu perempuan, tapi dia tak nak bunuh perempuan yang membunuh tu, dia pun tukar orang lelaki. Tak boleh. Jadi maksudnya kalau yang membunuh perempuan, yang dihukum kisah pun juga adalah perempuan. Itulah keadilan. Lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita. Tak, dia bila sebut al-hurru bil-hurri, ini umum. Ini lebih umum ya, lelaki ni. Al-abdu bil-abdi, umum, lelaki. Dia kalau hamba perempuan apa dia? Al-amatu bil-amati. Jadi yang dua tu lebih merakumi lelaki. Okey, kemudian faman. Maka siapa? Ofia. Ofia apa dia? Siapa yang dimaafkan. Lahu, baginya, min akhihi, dari akhihi, saudaranya. Syai'un, kita dah belajar syai'un nakirah tanpa alif lam. Bila nakirah menunjukkan umum. Apa maksud umum? Apa-apa saja kemaafan. Apa-apa sahaja. Maksud apa ni? Mana kalau ni, faman, siapa yang dimaafkan. Siapa yang dimaafkan? Pembunuh dimaafkan. Oleh siapa? Min akhihi, daripada keluarga mana ni? Subhanallah. Tengok Allah guna perkataan. Satu dimaafkan, yang kedua oleh apa mana saudara? Se-Islam. Mana sebenar apa yang Allah nak daripada ayat ni? Allah nak dorongkan supaya keluarga si mati ni maafkan. Sebab dia adalah saudara kamu. Allah tak kata, okey, kamu bila dah bunuh tak boleh kisas. Tak boleh, tak. Kalau Allah kata terus dimaafkan, keluarga si mati tak akan puas hati. Tama-tama mungkin yang mati tu orang yang penting. Bapa dia kan. Jadi Allah nak bagi hak seseorang. Tapi dalam masa sama Allah galakkan yang terbaik. Apa dia? Dimaafkan, dan Allah guna perkataan akhi. Dan bila sebut akhi tu menunjukkan apa? Yang membunuh tu orang beriman tak?
Apa dalil? Innamal mu'minuna innamal mu'minuna ikhwatun. Tapi masa orang beriman, dia membunuh, dia ada iman tak? Tak ada. Sama juga Nabi kata, tidak ada orang yang berzina ataupun mencuri. Ketika dia berzina, iman tak ada ketika itu. Tapi bukan bermakna dia tak ada beriman. Sebab tu Allah cakap hukum kisah ni, Allah cakap kepada siapa ni? Orang beriman. Jadi boleh berlaku tak orang beriman membunuh? Boleh. Cuma masa dia beriman, masa tu iman tak ada. Okey. Dan di sini juga menunjukkan kalau seseorang orang beriman bunuh orang beriman yang lain, adakah dia menjadi kafir? Tak. Dalilnya pada ni. Bila sebut akhir tu, maka dia masih iman, masih beriman. Okey, kalau keluarga si mati tu ada 5 orang, anak dia ada 5 orang, yang memaafkan seorang je. 4 orang kata kami tak nak maafkan, kami nak si pembunuh tu dihukum kisas. Dalam Islam kena ikut yang mana? Apa dalil? Ni syai'an. Sikit je maafkan, maka diterima. Yang 4 orang tak boleh nak tuntut kisas. Boleh? Kemudian Allah kata apa? Fattiba'un, maka ikutlah bil ma'ruf, dengan ma'ruf apa dia? Dengan cara yang baik. Ma'ruf ni apa-apa yang diiktiraf oleh fitrah manusia yang waras bahawa benda tu baik. Cara yang baik. Apa maksud ni? Katalah keluarga si mati maafkan. Dan dia minta diah. Dia minta diah, katalah 100,000. Maka lepas tu Allah kata apa? Wajib keluarga si mati ikut apa yang dipersetujui dengan cara yang baik. Iaitu, bila kamu dah minta dia, jangan lepas tu kamu pergi bunuh. Jangan pula kamu minta dia 100,000, lepas tu, tak ada, aku nak 150,000. Tak boleh. Itu bukan cara yang makruf. Boleh faham? Kemudian wa ada'un, dan ada'un apa makna? Orang Melayu suka sebut ada. Cuma baris lainlah, adaan. Bila tu? Ada kan? Bila? Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan. Itu kalau tepat pada waktu. Tapi kalau subuh pukul 8, dia tukar adaan jadi qadaan. Jadi apa makna ni? Dan tunaikan. Tunaikan kepadanya bi ihsan, dengan ihsan. Ihsan apa dia? Dia ni sepatut ada alif ni. Ihsan sepatut tulis macam ni kan? Bukan ahsan. Yang ni ma'ruf. Yang ni apa beza? Yang ma'ruf ni siapa? Kepada siapa ni? Arahan ikut dengan cara yang ma'ruf. Kepada keluarga yang dibunuh. Apa dia tu? Ikut cara yang baik, perjanjian yang dipersetujui. Iaitu kalau kamu minta dia 100k, minta 100k, jangan minta lebih. Ataupun minta 100k, lepas tu nak bunuh juga, jangan. Ini arahan kepada keluarga si mati. Adapun tunai kepadanya, ini arahan kepada si pembunuh. Wajib ke atas kamu yang membunuh ni, tunaikan kepadanya. Kepada siapa ni? Saudara kamu yang maafkan kamu, bi ihsan, dengan kenapa sana pula ihsan bukan ma'ruf?
Alah, kenapa? Apa dia? Terima kasih, tapi ni ihsan. Tak, antara dua ni, yang mana buat jahat? Ha? Ni. Ha. Sebab kamu buat jahat dan kawan ni dah maafkan kamu, kamu kena buat ihsan pada orang yang kamu buat jahat. Ihsan makna lebih tinggi daripada makruf. Adapun keluarga si pembunuh, dia tak buat jenayah pada kamu pun. Jadi dia tak perlu ihsan, dia hanya perlu makruf. Boleh faham? Jadi kalau kita buat jahat pada orang, kena balas dengan bukan setakat makruf, lebih pada itu ihsan. Tapi kalau kita tak buat jahat pada orang, kita hanya makruf je lah. Boleh faham? Okey, apa hikmah ni? Kenapa Allah bagi ni? Zalika, demikian itu. Demikian itu. Takhfifun. Takhfifun mana? Keringanan. Min rabbikum, dari pencipta kamu. Okey, ringan ni untuk siapa ni? Ada dua pihak ni. Satu pembunuh, satu keluarga yang dibunuh. Jadi takhfifun, ringan kepada siapa? Pembunuh. Sebab apa? Asalnya apa dia? Dia kena bunuh, kan? Tapi Allah bagi kelonggaran, keringanan, sehingga kamu tak dibunuh. Okey. Kemudian warahmatun, dan rahmat. Rahmat. Okey, rahmat pula kepada siapa? Keluarga si pembunuh. Kenapa? Apa rahmat kepada mereka? Apa dia? Dapat ganti rugi. Dan mereka tak satu lagi rahmat apa dia? Kadang-kadang dia tak nak hukum kisah. Sebab apa? Yang berbunuh tu orang tu dah tua sangat, kesian. Tapi kalau ikut hukum dalam agama Yahudi, dia tak ada pilihan. Jadi akhirnya dia tak boleh nak bagi rahmat kepada si pembunuh. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad ada rahmat. Dan rahmat yang kedua apa dia? Dia boleh dapat diah. Kan? Kita kalau diberi pilihan, kata keluarga kita dibunuh kan, kita nak hukum kisah ke nak diah? Nak duit? Nak duit. Ada satu lagi pilihan. Maafkan. Tapi tak dapat duit. Ya ke? Ini 100,000 ni. Bukan senang. Tengok Allah nak uji kita kan. Allah nak uji kita apa tu? Cinta duit ke cinta keampunan Allah? Ramai yang tak nampak ada keampunan Allah. Sebab apa? Bukan RM10 ni, 100K. Faman, maka siapa i'tada, melampau, ba'da, selepas itu falahu, maka baginya azab yang pedih. Okey, ini amaran untuk siapa ni? Tak, amaran untuk dua pihak. Dia pembunuh ni walaupun dimaafkan, contohlah dia kena bayar diah kan, tapi kadang-kadang dia culas, dia lambat bayar. Lalas sekali dia kata apa? Saya tak ada duit. Siapa yang melampau, baginya azab pedih. Dan bagi keluarga si pembunuh pula, melampau macam mana?
Mula-mula setuju nak 100,000. Tiba-tiba, kami perlukan 10,000 lagi. Itu melampau. Ataupun dia kata apa? Kami tak puas hatilah. Setelah kami fikir balik, kami nak juga hukum kisas. Itu melampau. Subhanallah, Allah nak apa ni? Bila dah setuju dengan apa yang kamu setuju, jangan melampau. Dan Allah bagi amaran. Kalau melampau, ini jawapannya. Falahu azabun alim. Okey. Pernah tak kita fikir, sepanjang kita belajarlah, hukum kisah ni wajib ke atas kita dan wajib kita laksanakan. Pernah tak kita fikir? Masa belajar hadis ke, masa belajar fiqh ke? Pernah? Pernah ke? Pernah ke tak? Pernah, okey. Kalau kita pernah fikir, pernah tak kita usaha untuk hukum kisah dilaksanakan dalam negara kita? Pernah? Apa usahanya? Sokong parti. Parti mana ni? Tengok kan? Sebab itulah Nabi faham ayat ni. Apa dia? Wajib Nabi dirikan negara Islam. Sebab tanpa negara Islam, boleh tak laksana hukum kisas? Tak boleh. Sebab yang wajib melaksanakan hukum kisah hanya kerajaan, hanya pemimpin. Individu tak boleh. NGO lagi tak boleh. Kalau individu hukum kisah apa jadi? Bisa. Hancur. Ataupun NGO ke tak boleh. Ini mesti kerajaan. Dan kerajaan pula mesti kerajaan Islam. Jadi apa usaha kita untuk tegakkan kerajaan Islam supaya hukum ni dilaksanakan? Maknanya kalau kita tak ada usaha langsung, berdosa tak? Berdosalah. Sebab Allah yang wajibkan kita puasa, kita rasa puasa tu wajib. Allah wajibkan kita solat, kita rasa solat tu wajib. Allah wajibkan kita tutup aurat, kita rasa wajib tutup aurat dan kita usahakan. Tiba-tiba Allah yang sama wajibkan kisah, kita buat tak tahu. Mana Islam kita tak sempurna. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuk Islam semua sekali. Termasuklah dalam usaha menegakkan hukum kisas. Okey. Bila macam mana nak buat ni? Tunggulah pilihan raya yang ke-15. Okey. Kita ambil ayat ni, pendek je. Walakum fil qisasi hayatun ulil albab. Pendek je. Okey, cuba terjemah. Walakum dan bagi kamu fi dalam apa makna fil qisas? Dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan hukum qisas hayatun, ada kehidupan. Okey, hayatun ni ada alif lam tak? Tak ada. Bila tak ada maksud apa? Nakirah. Bila nakirah maksud apa? Umum. Maksud umum tu apa dia? Mana bagi kamu dalam pelaksanaan hukum kisas ada apa semua jenis kehidupan. Okey, boleh. Tapi Allah kata pada siapa ni? Ya ulil albab, wahai orang yang berakal. Albab ni jamak. Kalau mufrad, kalau satu apa dia? Satu. Lubun. Lubun dalam bahasa Arab mana aklun, akal. Kalau jamak albab. Albabun. Ini aklun, yani ukulun. Okey, kita pernah tak dengan nama Ahmad Albab? Pintu. Tapi sebutan sama kan?
Apa beza dia? Apa beza dia? Ulul albab dengan ahmad albab sama tak? Ya, yalah, tapi sebutan pun sama kan? Ahmad albab, ulul albab. Okey. Ya, ahmad albab tu apa dia? Dia asal perkataan satu babun. Babun. Satu pintu. Kalau banyak abwabun. Abwabun. Jadi yang kat mana albab tu? Yang kat mana albab? Ahmad albab ni ahmad pintu ke ahmad akal-akal? Dia pintu khas ada al-bab. Okey, ahmad albab kat sini. Dia kalau babun nakirah, mana-mana pintu. Tapi kalau nak sebut secara makrifah spesifik tambah alif lam. Al-babu. Al-babu. Ahmad albab kat sini. Bukan ahmad albab kat sini. Boleh faham? Nampak beza? Yang kat sini nakirah. Kalau saya tambah alif lam jadi apa? Al-albab. Baca dia al-albab. Tapi kalau satu pintu baca al-babu. Bunyi nak sama tapi makna berbeza. Okey. Jadi Allah cakap pada siapa ni? Bagi kamu dalam pelaksana hukum kisas ada kehidupan. Wahai orang yang berakal. Okey. Saya nak tanya, hukum kisah ni apa makna? Bunuh kan? Bila bunuh mati tak? Berapa orang mati? Dua orang mati kan? A bunuh B. B mati dah. A dua mati kan? Tapi Allah kata dalam hukum kisas ada kehidupan. Macam mana kita kata mati? Allah kata kehidupan. Apa dia? Tapi dah mati tak dua? Allah kata hidup. Tapi dah berlaku tak kematian? Allah kata hidup. Tak faham kan? Sebab apa? Sebab Allah hanya bercakap dengan ulul albab. Apa dia? Tak. Allah cakap kehidupan ni hanya di dunia. Bagi kamu dalam pelaksanaan hukum kisah. Bila dilaksanakan hukum kisah? Kat dunia ke akhirat? Dunia. Sebab tu Allah kata, bila Allah kata dalam hukum kisah ada kehidupan, ramai tak faham. Sebab Allah kata hanya kepada siapa ni? Ulul albab. Iaitu orang yang berfikir baru dia faham. Jadi di mana kehidupan? Sedangkan dah mati dua orang. Tapi berlaku tak kematian? Allah kata hidup. Maksudnya bila kita bertoleransi dan kita memaafkan, pengajaran untuk yang bukan yang pembunuh. Tapi dah mati tak dua? Macam mana kita nak bagi tahu Allah kata hidup, tapi sebenarnya dah berlaku kematian pun, walaupun dua orang. Kalau dibiarkan tak kisah, nanti akan lebih banyak pembunuhan kot. Allah tak kata lebih banyak pembunuhan, Allah kata hidup. Belum faham kan? Mana belum? Ulul. Subhanallah. Hidup bagi manusia lain yang terselamatlah daripada jenayah ini. Kalau kita dah bunuh problem itu, Tak dengar. maka manusia lain lebih selamat. Tak sekarang maksudnya dah berlaku kematian, tapi Allah tak kata pun berlaku kematian. Maknanya dia tak mati dah sebenarnya. Tak matilah. Bila Allah kata hidup, kenapa nak kata mati? Maksudnya apa dah? Kalau betul-betul hukum kisah dilaksanakan, ini belum berlaku pembunuhan, tapi hukum kisah dah ditegakkan. A nak bunuh B, tapi bila dia tahu kalau dia bunuh, dia akan dibunuh. Ada tak orang membunuh untuk dia juga dibunuh akhirnya? Ada tak?
Biasa orang membunuh nak hidup lama ke nak hidup pendek? Kalau dia membunuh orang untuk dia bunuh, baik dia bunuh diri je. Betul tak? Jadi tujuan orang membunuh nak hidup lama. Tiba-tiba ada hukum ni. Kalau aku bunuh, confirm aku mati. Oh, tak nak. Aku nak hidup. Akhirnya, dia jadi tak bunuh B. Bila dia tak bunuh B, dia dihukum kisah tak? Dua-dua selamat tak? Bila tu? Bila dilaksanakan hukum kisah. Betul-betul dilaksanakan, semua hidup. Boleh faham? Bukan dua ada orang kafir dia kata apa? Kenapa Allah kata hidup? Sebenarnya dah mati dua orang. Tak mati. Dua orang pun tak mati. Tapi syarat apa? Betul-betul dilaksanakan. Sebab tu zaman Nabi dia tak orang membunuh. Takut. Memang. Sekarang ramai tak orang yang membunuh. Dan keadaan tak selamatkan. Kenapa? Sebab tidak ada kisas. Yang bunuh Tan Toya dah jumpa pembunuh dia? Tak jumpa. Bahkan sekarang lagi tak selamatkan. Duduk di mana-mana, kadang-kadang dalam rumah pun dibunuh. Bukan orang luar bunuh. Kadang-kadang yang membunuh dalam rumah siapa? Suami. Betul? Kadang-kadang yang bunuh, isteri bunuh suami. Kadang-kadang anak bunuh, tak selamat. Kenapa? Sebab tidak ada hukum kisas. Boleh faham? Sekarang baru jadi ulul albab. Kemudian Allah kata apa? La'allakum supaya kamu bertakwa. Apa maksud ni? Ya. Jadi siapa yang setengah orang bila dilaksanakan hukum bunuh kan, dia kalau undang-undang kafir dia tak kisah, tapi bila orang Islam nak laksanakan hukum kisah, dia kata apa? Islam zalim. Sebab apa dia kata Islam zalim? Sebab dia bukan ulul albab, dia tak berfikir. Dia lupa bahawa yang berlaku pembunuhan setiap hari dah semakin bertambah. Sebab apa? Sebab tidak ada hukum kisas. Kalau ada, tak ada siapa berani nak bunuh. Kenapa aku nak membunuh dan akhirnya aku juga baik aku bunuh diri je. Boleh faham? Okey, boleh Tiga kisah bayar dia dengan memaafkan. Tak disebut yang mana satu lebih baik. Yang paling baik ialah maafkan. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 273. Cuba tengok. Okey, 237. Jadi antara tiga ni, hukum kisas ataupun diyah ataupun maafkan. Yang terbaik ialah memaafkan. Dia tak dapat bunuh balas, diyah pun tak dapat, tapi dia dapat apa ni? Ada tak? 237 surah Baqarah. Allah kata apa? Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan bahawa kamu memaafkan itu adalah aqrab, lebih dekat kepada takwa. Ayat ni umum sekiranya kamu memaafkan, ia sebenarnya lebih dekat kepada orang bertakwa. Itu satu dalil. Yang kedua, buka surah Ali Imran. Ayat 134. Yang tadi tu ayat berapa ya? Yang tentang akrobu.
Al-Baqarah ayat 237. 7. Dia bahagian pendek je, bukan semua ayat. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan kamu memaafkan itu lebih dekat pada takwa. Okey, ayat surah Ali Imran ayat 134 ada tak? Allah sebut sifat apa ni? Ahli syurga, syurga yang seluas langit dan bumi, dan dia sediakan untuk orang bertakwa, ayat 133. Kemudian Allah sebut ciri-ciri orang yang bertakwa yang layak mendapat syurga. Antaranya infak ketika senang dan susah. Yang kedua, tahan marah. Yang ketiga, wal afina anin nas, termasuk maafkan orang. Ahli syurga. Dan satu lagi, kalau kita maafkan orang, kita akan dapat apa? Allah akan ampunkan dosa kita. Buka surah An-Nur. Surah An-Nur. Ayat 22. Ya, betul. Ya, betul. Ya, jangan kita fikir bila ayat tu turun khusus kepada seseorang, maka ayat ni tak ada kaitan dengan kita dan tak ada pengajaran untuk kita, tak. Kisah dia apa dia ni? Bila orang munafik tuduh Aisyah berzina kan dengan sahabat yang bernama Safwan. Jadi salah seorang yang percaya ialah anak angkat Abu Bakar lah. Abu Bakar bila dia berkecil, nama dia Usasah. Maka Usasah ni, Abu Bakar bela dia daripada kecil, bagi apa kebaikan, kemudahan. Tiba-tiba dia percaya Aisyah berzina. Mana dia tuduhlah. Jadi Abu Bakar marah. Abu Bakar kata, wallahi demi Allah, mulai hari ini aku tak akan bagi lagi bantuan pada kamu. Patut tak Abu Bakar tarik balik bantuan pada Usasah? Patut tak? Patutlah, patutlah. Itu hak dia. Sebab apa? Dia buat satu dosa besar, menuduh anak Abu Bakar iaitu Aisyah isteri Rasulullah berzina. Satu kesalahan besar tu. Tiba-tiba bila Abu Bakar bersumpah nak tarik balik bantuan, Allah turun ayat ni menegur siapa? Abu Bakar, bukan tegur Usasah. Apa yang Allah tegur ni? Allah kata wala ya'tali ulul fadli. Janganlah orang yang mempunyai kelebihan harta di kalangan kamu bersumpah untuk tidak memberi kepada ulil qurba. Usasah ni keluarga kerabat kepada Abu Bakar, dan juga kepada orang miskin dan orang muhajirin pada jalan Allah. Kemudian Allah kata apa? Wal ya'fu, hendaklah mereka memaafkan, dan wal yasfahu. Apa makna yasfahu? Kita dah jumpa ni. Beza ya'fu dengan yasfahu. Ya'fu maafkan, yasfahu ni lupakan terus. Kemudian Allah kata apa? Ni poin dia. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Mula-mula Allah kata maafkan. Kemudian Allah kata kamu tak suka ke Allah ampunkan dosa kamu? Sebab apa Allah ampunkan dosa Abu Bakar? Dengan sebab apa? Dia maafkan Usasah. Jadi kelebihan orang memaafkan orang lain, dia dapat keampunan Allah. Dia tak dapat. 100K tak dapat, tapi dapat lebih mahal daripada itu, iaitu keampunan Allah. Okey, boleh ya? Banyak ayat tersebut kita memaafkan. Ada tak kita memohon maaf? Kita memohon. Dia sebut sebenarnya bila Allah sebut sifat ahli syurga kan, kelebihan tertentu, makna benda tu sukar. Benda tu sangat susah. Dan antara kita minta maaf dengan kita nak maafkan orang, mana lebih susah? Jadi setakat nak minta maaf Allah tak sebut. Sebab bila orang buat salah tu, ramai nak minta maaf sebab benda tu mudah. Tapi yang paling susah apa dia? Kadang-kadang 20 kali orang minta maaf, kita pun kata apa?
Kamu minta lah 100 kali pun aku tak maafkan lah. Ha? Ha? Ha, iyalah. Okey, ada soalan ha? Tak, dia kalau membunuh sebab pertahankan harta, pertahankan keluarga, pertahankan diri, dia tak pernah hukum kisah. Bahkan Nabi kata itu mati syahid. Mati yang mulia. Sebab dia pertahankan hak dia. Bukan dia nak membunuh. Dia nak pertahankan hak dia sampai kalau dia tak bunuh kawan tu akan bunuh. Itu Nabi kata bukan setakat tak kena hukum kisah, tapi dia dapat kemuliaan, iaitu mati syahid. Assalamualaikum. Apa pendapat Ustaz perjuangkan Islam dengan cara demokrasi yang jelas tidak ikut Quran dan Sunnah? Semula. Apa pendapat Ustaz perjuangkan Islam dengan cara demokrasi yang jelas tidak ikut Al-Quran dan Sunnah? Ini saya batuk. Jangan, saya minta tolong pelajar jangan bagi madu. Sebab madu dah banyak orang saya. Asal 5 nipis pun banyak dah. Okey, orang yang berjuang perjuangkan Islam dengan cara demokrasi yang tidak ikut Al-Quran dan Sunnah. Okey, dia pasal demokrasi ni, ulama berbeza pendapat lah. Ada mengatakan demokrasi ni kita nak kata haram pun tak boleh sebab Nabi tak sebut cara nak menegakkan Islam. Spesifiknya cara Nabi tak sebut. Tapi dasarnya, asasnya mesti Quran dan Sunnah. Itu satu. Yang kedua, kalau kita nak tolak demokrasi, sampai bila kita tak boleh sampaikan Islam? Saya nak tanya, kita nak sampaikan Islam melalui cara apa? Kalau tak ikut demokrasi kan? Kita tak boleh berdaftar. Katalah kita nak berdakwahkan. Tanpa berdaftar, kita tak boleh nak berdakwah ke mana-mana. Kalau kita berdaftar, kita dah gunakan sistem barat. Betul tak? Lepas tu, kita semua ni, saya nak tanya, kita semua dan anak-anak kita belajar kat mana ni? Yang nak tolak demokrasi ni, belajar kat mana? Dalam hutan ke kat sekolah kerajaan? Sekolah kerajaan pun sistem dia bukan sistem Islam. Jadi kalau kamu nak tolak demokrasi, kena tolak semua sistem ni. Bank ke apa ke, semua kena tolak. Duduk kat mana? Pergilah mana-mana, hutan Pahang ke mana. Dia dalam keadaan tertentu, kalau sistem demokrasi itu menjadi salah satu ruang untuk kita berdakwah dan tak menggadaikan prinsip Islam kita, maka ulama kata tak salah. Dan juga ulama mengatakan amma al-balawa. Bala tu dah meliputi semua tempat, semua keadaan. Kita tak boleh nak elak dah. Kalau kita elak, kita lagi sukar untuk menyampaikan Islam. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah hak seorang suami ke atas isteri yang mengalami masalah sakit jiwa? Sakit jiwa dan telah membuat cerita fitnah dan mengacau semua ahli keluarga dengan kisah yang mengaibkan. Apa tindakan yang boleh si suami ambil selain perceraian? Dia mana isteri fitnah suami lah. Fitnah tu makna cerita tak betul lah. Jalan terbaik ialah berbincang secara berdepan kan. Kenapa tuduh, apa bukti kan? Kalau secara berdepan dan minta bukti pun dia tak boleh buktikan, makna dia bersalah lah kan. Kalau bersalah kita ada hak untuk bawa kepada peringkat yang lebih tinggi kan. Pergi ke mahkamah ke apa ke, sebab buat tuduhan tanpa bukti satu kesalahan kan. Ataupun jalan yang kedua, suami bersabar je lah. Dia cerai, lepas tu dia sabar je lah. Dan dia boleh berdoa. Sebab doa orang yang dizalimi adalah makbul. Wallahu a'lam. Dulu kita ingat tak? Isteri Rasulullah pun difitnah kan. Tapi Nabi buat apa?
Apa Nabi buat bila isteri dia difitnahkan? Nabi tak buat apa-apa. Bapa Aisyah pun, Abu Bakar pun tak buat apa-apa. Sebab apa? Kalau dia pertahankan, kata Aisyah benar, orang kata apa? Bayar sebab isteri kamu memang kamu kata benarkan. Maka kadang-kadang kita pertahankan hak kita pun orang tak boleh nak terima. Maka kadang-kadang kita terpaksa ambil langkah berdiam. Cerai je, kemudian dia dah serah pada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak minta pandangan daripada Ustaz. Adakah wajar sekiranya si pesalah meminta pengampunan ataupun diringankan hukuman terhadap kesalahan membunuh? Tak, isteri bersalah. Apa kesalahan isteri? Membunuh? Bukan. Si penjenayah dia membunuh. Ha? Dia bunuh siapa ni? Dia membunuh seseorang. Seseorang tu apa kaitan dengan isteri? Bukan. Lain. Isteri. Aha. Maksud saya penjenayah ni bunuh seseorang. Okey. Lepas tu kemudian adakah wajar sekiranya penjenayah itu dia meminta diringankan hukuman dia? Dia minta ringan hukuman dia? Tak. Adakah wajar? Okey, sekarang dalam negara kita tak ada hukum qisas. Tak ada hukum qisas, kan? Dan tak dilaksanakan hukum Islam. Bila tak dilaksanakan hukum Islam, tak boleh kita praktiskan apa yang kita belajar. Dia macam ni, siapa yang membunuh, dia telah mengambil hak tiga pihak lah. Pertama, hak Allah. Bila dia membunuh orang, seseorang yang tak berdosa dia bunuh, dia mengambil hak tiga pihak. Pertama, hak Tuhan. Macam mana dia nak lepaskan dosa dia dengan Allah? Dengan cara bertaubat. Yang kedua, dia mengambil hak si pembunuh, yang kena bunuh tu. Yang kena bunuh ada hak, kan? Macam mana dia nak minta maaf kepada orang yang dibunuh? Orang tu dah mati di akhirat besok. Orang yang dibunuh akan tuntut hak. Kalau dia maafkan. Kalau dia tuntut, tanggunglah. Yang ketiga, dia bersalah dengan siapa? Keluarga si pembunuh. Jadi kalau dia laksanakan hukum Islam, dia nak minta halal daripada keluarga si pembunuh, inilah caranya. Satu, hukum qisas. Ataupun dia minta diringankan, iaitu bayar dia saja. Ataupun lagi baik apa dia? Minta maaf kepada keluarga si mati. Jadi dia bersalah, siapa yang membunuh dia bersalah dengan tiga pihak. Allah, yang dibunuh dan keluarga si pembunuh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Roh tergantung sebab hutang dalam hadis. Adakah maksud seorang yang mati dan sedang berhutang akan terseksa selagi hutangnya tak dilunaskan? Dalam hadis itu tak sebutlah siapa yang berhutang roh dia terseksa, tapi tergantung. Makna ada ulama mengatakan tak akan dihisap dan sebagainya lah. Tapi tak disebut diseksa ataupun terseksa. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Surah An-Nur ayat 22 yang Ustaz beritahu tadi, walaupun 100 kali kamu minta maaf, saya tak maafkan. Apa pun orang yang tidak mahu maafkan orang, dan apa penyelesaian yang terbaik? Dia hukum orang yang tak nak maafkan orang, itu hak dia. Islam tu adil lah. Sebab kita buat salah pada dia dan dia tak nak maafkan, Islam bagi itu hak kamu. Tapi orang yang tak nak maafkan, dia akan rugilah. Dia tak akan dapat keampunan Allah. Dia tidak ada sifat ahli syurga. Sebab sifat ahli syurga suka memaafkan. Jadi orang yang tak nak memaafkan orang lain adalah orang yang rugi. Walaupun itu hak dia. Wallahu a'lam. Okey, dah? Tak ada dah?
Okey. Saya nak umumkan ada buku baru, terbitan baru pertubuhan NGO kita, Pertubuhan Ulama Dakwah, iaitu Himpunan Zikir Pagi Petang. Sebelum ni kita jual yang cetakan daripada Indon. Tapi sekarang kita terbit sendiri, kita susun sendiri dan kita semak sendiri ya. Asalnya hasil daripada susunan seorang pelajar kita daripada Kajang. Kemudian saya dengan Ustaz Usama semak dan saya tulis sikit kata-kata pembuka ataupun pendahuluan. Jadi siapa yang nak boleh order daripada melalui apa ni? Shopee Ghulam online. Harga dia RM4, RM4.50 ataupun RM4.50. Okey. Dan tunggu terbit buku bukan buku baru jugalah, tapi buku yang ditambah baikkan, iaitu asalnya buku 66 doa dan zikir harian mengikut Quran dan hadis Rasulullah. Kita tambah baik, kita tambahkan hadis menjadi 72. Himpunan 72 doa dan zikir harian daripada Quran dan hadis Rasulullah SAW. InsyaAllah minggu depan siap kot, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi siapa nak boleh order. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan ubat, Ustaz. Makan ubat setiap hari dah. Ni student ni kalau tengok Nabi Ayub kat depan tak tahulah. كتاب الله ترق جنانا